قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, karangan Fadilatu Al-Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Kita nak masuk kepada huraian kenaan dengan Islam. Kata muallif, kata Babuzi, dan kejadian agama atau terbentuknya agama. Bahasa Melayu agama, bahasa Arabnya din. Din ataupun agama ni terbentuknya atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Baru dipanggil agama. Ini ambil daripada hadis Nabi. Dia panggil hadis Jibril. Kalau dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Lepas daripada hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang kedua hadis berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. Hadis yang ada kisah Jibril mari bertemu dengan Nabi, kemudian tanya kepada Nabi, mal Islam, apa itu Islam? Lalu Nabi jawab, dengan jawapannya itu adalah rukun-rukun Islam. Kemudian dia tanya lagi Nabi, mal iman, apa itu iman? Maka Nabi jawab dengan jawapan yang dalam tu terkandung rukun iman yang 6. Kemudian dia tanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Maka Nabi kata, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian dia tanya lagi tentang tanda-tanda kiamat. Saya ringkas ceritanya selepas daripada dia tanya 2, 3, 4 perkara pada Nabi, lalu dia pun balik. Bila dia balik, maka Nabi tanya kepada sahabat dia, kamu tahu tak siapa yang datang tadi tu? Yang berupa sebagai seorang lelaki yang kacak, yang tampan. Maka sahabat kata, Allah dan Rasul lah yang tahu. Ringkasnya Nabi jawab, Nabi kata, hadza Jibril. Itulah Jibril yang mari berupa manusia. Tujuan dia mari itu Nabi kata, yu'allimukum dinakum. Tujuan dia mari itu, dia nak mengajar kepada kamu. Secara khusus, sahabat yang ada pada masa itulah. Secara umumnya kita umat Nabi, masuk dalam khitab tu. Nak mengajar kepada kamu, perkataan yang digunakan oleh Nabi ialah din, agama. Jadi ulama ambil daripada hadis tu, agama ni ada 3 benda asas. Dia panggil pelengkap kepada agama. Yang pertamanya dia bilang sini Islam, yang keduanya iman, yang ketiganya ihsan.
Islam detail perincian dia ulama susung dalam kitab fiqh. Kita panggil syariat. Ilmu syariat. Berkait dengan hukum hakam zahir kehidupan kita seharian. Itu bicara fiqh. Itu medan fiqh. Tuan-tuan kena tanya orang yang mengajar fiqh. Kalau kita capur, dia jadi berterabur. Sebab ulama letak disiplin ngaji. Ni kitab Usuluddin. So kita bercakap tentang Usuluddin. Ni mula-mula ni dia nak kenal agama dulu. Takut agama pun tak kenal kita. Kemudian yang kedua ialah iman. Yang ni bicara dalam ilmu Usuluddin. Usuluddin dia ada furu'uddin. Usuluddin asas kepada agama. Iaitu iman. Nanti dalam ni lah medan dia. Untuk berbicara tentang iman. Tentang rukun iman yang 6 tu. Dalam kitab kita ni lah. Dia ada sebutlah sikit-sikit. Untuk qada menggugurkan tuntutan fardu ain. Saya sebut dah. Maka ni medan dia. Dan yang ketiganya ialah disebut situ ihsan. Ihsan. Yang ni kita namakan dengan ilmu tasawuf. 3 benda ni kena ada sebab dia pelengkap pada agama. Kalau kita tak ngaji salah satu, maknanya tak lengkap agama kita. Kita tak mengaji berkenaan dengan Islam. Kita tak mengaji berkenaan dengan iman. Kita tak mengaji berkenaan dengan ihsan. Maka tak ada agama. Tak peliklah kalau kita tengok perangai nama Abdullah perangai supo setan. Contoh. Kasar ke bunyi? Kasar, jangan-jangan sekali. Perangai supo setan dia ni. Orang Islam. Ya, sebab tak kenal agama tu. Tapi dunia kena sungguh-sungguh. Ngaji dunia. Kaya-raya menghimpun harta dunia. Boleh beli rumah besar. Boleh beli kereta besar. Apa tak besar? Semua besar. Poket besar tebal. Tapi tak kena agama. 3 perkara ni. Tak untung balik akhirat. Sebab mari sini, yang 3 perkara ni Nabi ajar. Nabi tak ajar yang lain-lain. Urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi kata, mu lebih tahu tentang urusan duniamu. Untuk sekadar 40, 50, 60, 70 tahun, ya, mu nak hidup atas dunia ni. Pas umat Nabi, Nabi kata, dah 60, 70 je usia umat aku. Rata-ratanya qadar tu. Setakat mu nak hidup atas dunia, ambil ilmu dunia sikit-sikit, kejar sikit-sikit, cukup dah. Tapi mu kena ingat, akhirat mu nak duduk lama. Selama-lamanya. Lepas tu apa yang kita nak bawa pergi akhirat? Agama. Tu yang tuan-tuan duk baca dalam Fatihah tu, duk ulang tu. 17 kali paling kurang sehari duk ulang tu. 17 rakaat tu. Maliki yaumiddin. Pemilik hari agama. Siapa dia? Allah. Kan Allah Ta'ala guna perkataan ad-din juga tu. Nak bagi isyarat pada kita yang berguna di sana agama. Mu tak cari agama sini, nak tunggu cari di akhirat kan? Bukan jalan dia lah. Cari sini agama. Maka agama ni apa? 3 perkara ni. Islam, iman dan ihsan. Baru duduk muka surat 4. Nak mati tak lama dah kita ni. Agak-agak sempat habis. Agak-agak gitu. Belum kita mati. Tak apa mati dalam ngaji. Yang penting duduk dalam ngaji.
Jangan duk sibuk sebagaimana ahli dunia sibuk. Kita sibuk dengan jalan kita nak menuju pada Allah. Dia nak bergaduh ke, dia nak maki ke, ikut dia lah. Yang penting esok kita pergi pakah juga. Tapi kesibukan kita ialah dengan agama. Duduk dalam ngaji. Baru kita tak jatuh. Orang tak ada agama je duduk maki-maki ni. Kita yang tahu keutamaan tak ada duduk maki-maki lah. Baik. Nak ceritanya ialah 3 benda ni. Islam, iman, ihsan. Lepas tu nama lain dia fiqh. Nama lain dia ialah usuluddin. Ataupun tuan-tuan panggil akidah. Tuan-tuan panggil tauhid. Tuan-tuan panggil ilmul kalam. Tu nama-nama dia lah. Ihsan, nama dia tasawuf, nama dia ilmu akhlak, tazkiyatun nafs, tu nama. Banyak nama tu menunjukkan atas syaraful musamma. Kathratul asma, ulama tak kaedah. Banyaknya nama tadullu ala syarafil musamma. Dia menunjukkan yang dinama tu mulia. Berapa nama Allah Ta'ala ada? Yang maklum 99, yang tak maklum banyak lagi. Segala nama, segala sifat kesempurnaan, semua hak dia belaka. Yang dia maklum je. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak tu. Yang dia simpan dalam ilmu ghaib dia. Tak bagi tahu pada siapa-siapa tu kan? Nas'aluka, kita memohon bi asma'ikal husna, dengan nama engkau yang maha indah tu. Kemudian Allah Ta'ala sambung di belakang tu. Sambung dengan awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Apa yang mu simpan dalam ilmu ghaib yang mu tak bagi tahu pada siapa-siapa. Tu banyak lagi. Pas 99 tu pun cukup dah untuk menunjukkan syaraful musamma. Nak menunjukkan kemuliaan bagi yang dinamakan, iaitu Allah. Nabi kita banyak juga nama, beratus-ratus nama dia yang kita tahu je. Muhammad dengan Ahmadnya. Macam-macam lagi nama dia. Al-Hashir, Al-Aqib, Yasin, Taha, bagai-bagai lagi nama dia. Kita duk ingat dua tu ya, Muhammad, Ahmad. Ahmad ada dalam Quran, Muhammad maklum. Tu banyak nama menunjukkan mulianya yang dinama. Begitulah ilmu agama ni. Banyaknya nama ilmu yang kita duk baca ni. Ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid. Tu semua nak menunjukkan ilmu yang sedang kita mengaji ni adalah ilmu yang mulia. Apatah lagi ilmu ni, ilmu agama. Ilmu yang dibawa oleh para nabi dan para anbiya. Baik. Jadi yang pertama sekali dia nak perkenal pada kita ialah Islam dulu. Sebab kita semua yang duduk dalam ni mengaku Muslim lah kau ni. Jadi nak memperelokkan Islam kita biar kita boleh tahu Islam ni apa. Baik. Bermula Islam, yakni bermula makna Islam. Kena takdir gitu. Bermula Islam, yakni bermula makna Islam itu mengikut. Mengikut ni maknanya turut. Mengikut maknanya turut. Mengikut zahir. Zahir ni maknanya anggota. Anggota tubuh badan kita. Turut. Dan mengaku zahir. Mengaku ni lidah. Lidah. Mengaku dengan lidah. Lidah zahir. Mengaku zahir, yakni menggunakan lidah kita. Mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan segala perkara itu oleh Rasulullah daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia pekerjaan agama tu dengan darurah. Dengan darurah. Apa makna darurah ni? Tuan-tuan kalau mengaji
agama, dia ada istilah maklum minad din bidarurah. Tuan-tuan biasa duk dengar istilah tu lah kalau tuan-tuan lalu ke ilmu ngaji, ilmu agama. Apa makna darurah? Darurah ni maknanya terang nyata. Satu benda, satu perkara yang ada dalam agama ni yang berbentuk darurah, yang berbentuk terang, yang berbentuk nyata. Terang dan nyata dia ni tak perlu kepada fikir dan tak perlu kepada dalil. Depan nanti dia sebut contoh. Apa makna darurah? Yakni terang darurah. Yakni makna darurah tu. Ketiadaan fikir. Tak perlu mikir. Kalau orang sebut semayang ni perkara agama, perlu mikir? Tak perlu. Orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu, mu tak semayang ke? Puasa, sebut puasa. Orang kafir pun tahu. Bulan Ramadan ni, bulan orang Islam berpuasa. Tiba-tiba dia tak puasa. Mu tak puasa ke? Orang kafir tanya. Tu kata maklum secara darurah. Terang nyata. Tak perlu pada dalih. Tak perlulah orang baca pada kita ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Barulah tahu kita, puasa Ramadan ni wajib. Tak perlu orang baca dalil wa aqimus salah. Dirikan oleh kamu akan salat. Barulah kita tahu sembahyang ni rupa-rupanya wajib. Tak perlu. Budak pun tahu sembahyang wajib. Budak kecil tahu, budak besar tahu. Budak muda tahu, budak tua pun tahu. Sebutlah siapa, tanyalah siapa. Muslim tahu, kafir pun tahu. Tu maknanya satu benda yang ada dalam agama tu dipanggil maklum minad din bidarurah. Dipanggil. Yakni ketiadaan fikir. Bahkan semua orang tahu belaka. Tu ayat cakap. Dia tulis kitab ni dengan ayat cakap. Mudah faham kitab dia ni. Bahkan semua orang tahu belaka. Tahu belaka kata perkara itu daripada perkajaan agama. Sehingga dia kata, tu nak beritahu semua orang tahu belaka tu pekerjaan agama, sehingga kanak-kanak pun tahu. Tu perkara agama. Apa contoh? Dia bagi contoh. Seperti pekerjaan agama tu. Sembahyang. Tu saya sebut dah contoh tadi. Sembahyang. Puasa, tu dua contoh dia bagi tahu pada kita. Tu semua tu urusan agama Islam. Siapa-siapa yang memeluk Islam dia tahulah. Semayang tu wajib. Puasa tu wajib. Zakat tu bila banyak harta wajib. Haji kalau dah mampu kena pergi. Lepas tu buat mana? Buat di Mekah. Tu orang kafir pun tahu. Budak pun tahu. Tu dipanggil maklum minad din bidarurah. Jangan buat tak tahu. Jangan di kalangan kita orang Islam ada yang tak tahu lagi. Sembahyang tak tahu. Puasa tak tahu. Ni baru cerita benda yang wajib dulu. Belum perinci. Tuan-tuan cerita bab sembahyang, perinci apa pula bawah tu. Keluarlah rukunnya, keluarlah syaratnya, syarat wajibnya, syarat sahnya. Tu medan fiqh tu cerita semua tu. Ni Usuluddin nak bagi tahu je. Ni foundation ni dia panggil. Asas. Kalau tak ada yang ni, maknanya mu tak beragama. Sebab tu, ada hadis yang mengatakan beza di antara kita dengan orang kafir, solat. Sebab tu ada ulama yang mengatakan, orang yang tak solat, kafir. Walaupun ada lagi ulama yang lebih selamatlah kita pegang. Maknanya, menafikan wajib solat baru kafir. Tapi kena ingat, ada ulama yang katakan tak semayang tu kafir dah. Walaupun tak nafi. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, pembeza di antara kita orang Islam dengan orang kafir ialah semayang. Dah kalau mu tak semayang, mu Muslim kau kafir. Tu contoh. Bunyi kasar di kafir ni dia. Bukan mengkafirkan tidak ni. Nak suruh reti. Takut ada kita ni tak reti bahawa semayang ni adalah perkara yang wajib dalam agama.
Tuan-tuan yang duduk dalam surau ni tak ada masalah dah. Yang duduk luar ni ramah tak semayang. Ramah tak semayang. Ataupun kita yang ada zaman jahiliyah kita. Yang ada zaman gelap kita. Pernah tak semayang. Tu maknanya zaman kita tak beragama tu dipanggil. Sampai tahap kita boleh abai semayang kita. Padahal Nabi suruh ajar umur 7 tahun ajar dah. Alimu auladakum as-salah. Ajar anak kamu. Nabi perintah kan tu, guna fi'il amar tu, fi'lul amri tadullu 'ala al-wujub tu. Nabi perintah maknanya wajib atas wali. Perintah pada siapa tu? Hendaklah kamu tu siapa? Wali. Waliul amri. Siapa waliul amri pada anak ni? Ayah lah. Ayah lah orang mula-mula sekali. Kalau tak ada ayah, baru naik pada tok. Tu susunan wali lah pula. Dah ayah ada. Atas ayah lah. Umur 7 tahun dah ni anak kita ni. Ajarlah semayang. Biar dia tahu ni semayang ni wajib. Ada 5 kali sehari. Tu alimu auladakum as-salah. Ada ayah tak ajar. Anak tak kenal semayang. Ada kau dalam masyarakat kita? Ada lah tuan-tuan duk tengok dalam cerita drama tu. Yang pengaruh-pengaruh duk buat cerita dalam TV tu. Dia duk tengok apa yang berlaku di sekitar lah. Dalam masyarakat kita benda ni duk berlaku. Jadi dia buat dalam bentuk cerita. Kita galik-galik kan tengok tu daripada pukul 10, pukul 11 habis dah. Tak sedar sejam berlalu. Baca kitab 40 minit lama ustaz ngajar. Tengok cerita tak sedar. Tu galik kita benda yang bukan agama galik lalu kita. Benda agama puas lalu kita. Boring lah. Sebab apa? Sebab yang ni bawa pada redha Tuhan. Yang tu tak bawa pada redha Tuhan. Baik. Jadi semayang dia bagi tahu salah satu daripada contoh perkara agama yang maklum minad din bi darurah. Maknanya terang nyata semayang ni adalah satu amalan orang Islam yang wajib. Baik. Puasa tu dia contoh yang kedua. Baik. Dan rukun itu, yakni rukun Islam itu. 5 perkara. Maklum. Yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun yang dinamakan dia 5 rukun tu rukun Islam. Nanti dia bilang nanti pada kita. Baik, nak terang dulu makna rukun pula. Takut tak tahu apa makna rukun pula. Dia terang makna rukun pula. Dan makna rukun. Apa makna rukun? Mudah kita fahamnya rukun ni ialah perkara-perkara besar. Itu rukun. Dan makna rukun itu ialah perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Itu rukun. Kalau bangunan surau ni, mana yang kita namakan tiang tu adalah rukun. Tiang utama. Tiang utama. Kalau tak ada dia, tak boleh bangun dinding. Kalau tak ada dia, tak boleh buat siling atas. Tu dipanggil rukun. So yang utama dalam Islam ialah 5 perkara ni. Maknanya, kalau kita jaga 5 perkara ni, boleh masuk syurga dah. 5 perkara ni. Yang pertama nanti dibilang syahadah, kemudian semayang, puasa, zakat, haji. 5 perkara ya Islam. Cuma di bawah syahadah tu pecahlah rukun iman pula. 5 perkara ni kita jaga sungguh-sungguh. Walaupun kita tak ada apa pun atas dunia ni. Tak milik apa pun atas dunia. Syurga Tuhan janji di akhirat. Tu sahabat-sahabat Nabi ramai gitu kan. Ahlus Suffah tu. Yang duduk di di pinggir Masjid Nabawi tu Ahlus Suffah. Bukan ada apa pada mereka dari sudut duniawi. Tapi ada pada mereka ada pada mereka agama. Bila ada pada mereka agama, ada yang termasuk daripada kalangan mereka tu mubasyarat. Yang diberi khabar gembira oleh Nabi ketika duduk di dunia lagi. Min ahlil jannah dah. Mung ahli syurga, mung ahli syurga, mung ahli syurga. Ada apa?
Korporat besar kau? Pemerintah besar kau? Tak ada. Yang tu urusan dunia kamu. Pandai mu ambil ikut agama, jadi agama. Tak pandai mu ambil ikut agama, tak jadi agama, jawab dia, membawa kepada dosa, hujung dosa, tak taubat, jawab dia, neraka. Gitu. Baik. Jangan serius sangat ngaji ni. Nampak serius pula tuan-tuan ngaji. Relax-relax ya. Mana tadi? Nak mikir nak ngundi ni esok ni, nak ngundi pakai apa ni. Mana. Mana tadi tak jumpa lah. Dan makna rukun itu ialah perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Dengan rukun tu. Dan ia pula rukun tu juzuk sesuatu atau suku sesuatu. Juzuk bahasa Arab. Suku bahasa Melayu sama ya. Benda sama. Juzuk tu bahasa Arab. Suku tu bahasa Melayu. So, rukun itu dan ia rukun tu pula adalah juzuk daripada sesuatu ataupun suku daripada sesuatu. Ialah, rukun ni satu juzuk, satu bahagian. Kalau saya sebut contoh surau ni maknanya satu juzuk daripada surau. Tiang-tiang utama ni kan, maknanya dia satu juzuk daripada surau. Lepas tu kalau tak ada dia, tak boleh buat yang lain. Kena naik tiang dulu, tiang utama tu dulu. Tu rukun dia panggil. Benda-benda besar. Tak ada dia, tak boleh naik yang lain. Kena ada dia dulu, barulah boleh naik dinding. Boleh pasang dinding. Lepas tu boleh awak naik kayu. Kayu apa dia panggil? Kayu atak. Kayu atak. Saya tak kerti tuan-tuan ilmu ni. Cuma boleh naik lah kayu atak. Sebab apa? Ada tempat letak dia di atas tiang tu. Lepas tu tiang tu satu juzuk lah daripada rumah tu. Daripada surau tu. Tu makna rukun. Lepas tu dia benda besar. Benda yang paling asas sekali. Tak ada dia, tak ada lah yang lain. Duk semayang sunat. Atas tu disebut contoh dah tu. Duk semayang sunat je. Semayang wajib tak buat. Tu tak cerdik tu dia panggil tu. Yang semayang fardu, tak semayang. Ataupun semayang main-main. Ikut-ikut je. Semayang sunat bukan main je. Semayang sunat tu, sunat ni, sunat tu, sunat ni semayang. Yang fardu tak ngaji pun. Rukun fardu, rukun solat apa dia? Sunat solat apa? Syarat sah solat apa dia? Syarat wajib solat tak tahu. Tapi yang sunat duk rajin buat. Duk berzikir, duk baca Quran. Tu benda-benda sunat tu. Rukun dulu. Selesai yang rukun, tak buat yang sunat, tak apa. Sebab yang rukun ni yang asasnya. Bila selesai yang rukun, boleh dah ke syurga. Lepas tu, bila kita dah selesai yang rukun, tak sedap lah setakat rukun saja. Takkan nak duduk dengan tiang saja kan. Mestilah pasang dinding. Mestilah buat partition. Mestilah nak pakai apa? Siling kapur. Mestilah nak lampu. Apa dia panggil? Lampu yang dalam siling tu. Itu dia panggil yang sunat-sunat. Hiyah lagi cantik agama kita. Bila ada yang tu, orang tengok, oh bagus. Yang fardu jaga, yang sunat pun tak pernah tinggal, makin comel lah agama. Tapi kalau tak buat yang sunat, buat yang fardu, orang panggil dah beragama. Ya, dah beragama lah. Gitu. Biar tahu mana yang rukun, mana yang tidak rukun. Cadang daripada rumah tadi nak berhabis ni. Siapa bermula iman tu. Maknanya ni target nak suruh kena Islam. Makna esok keluar pakoh atas nama Muslim. Gitu. Mana tadi? Saya ni ngondi jauh tuan-tuan, tak tahu balik ke tidak ni. Kalau Tuhan kata balik, balik esok. Tuhan tak kata balik, tak balik. Gitu. Mana tadi? Dan ia pula juzuk suatu atau suku sesuatu itu. Yakni rukun. Ni nak terang lagi. Takut tak jelas lagi. Tengok. Yakni rukun itu asas. Kalau tak faham lagi, dia bagi atau tunjang. Itu dipanggil ataf bayan belakang tu. Nak jelas. Takut tak faham asas. Makna tunjang pula. Asas atau tunjang bagi sesuatu.
Bagi sesuatu. Bila sebut asas, bila sebut tunjang, tuan-tuan tahulah. Kalau kita nisbah ataupun contohkan pada sepohon pokok, akar yang tunjang. Itu yang paling utama sekali. Daripada yang tunjang itulah baru keluar yang kecil-kecil keluar. Baik. So Islam, rukun Islam ni adalah yang tunjang tu. Yang tunjang tu ada 5. Maka dia kata rukun Islam atau asas Islam atau tunjang kepada Islam tu tak banyak. Boleh bilang cari je. Ada 5 perkara je. Senang je Islam ni sebenarnya. Bukan susah pun. Pertamanya, ni dia bilang 1. Mengucap 2 kalimah syahadah. Iaitu, maklum. Tuan-tuan tahu belaka 2 kalimah syahadah ni apa dia? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Tulis gitu. Kitab Jawi tu tak ada alih dia. Bubuh alih. Sebab dia jadi isim anna. Mansub bil fathah. Lepas tu kalimah yang ada tanwin, bila ketika mansub kena bubuh alih. Kalau tak ada anna, boleh je baca Muhammadun. Muhammadur Rasulullah. Dalam Quran guna je Muhammadun. Tapi sebab sini ada anna sebelum dia, maka kena baca mansub. Orang mengaji lughah tahulah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu baca gitu. Tu bacaan dia. Bukan asyhadu. Ashhadu. Gitu. Lepas tu jangan duk baca wa ashhadu lah dalam azan. Satgi dalam azan. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah juga. Terkejut orang dengar. Orang dengar siapa azan ni? Dalam azan tak ada lah waw tu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ni diambil daripada nas hadis. Baik. Jadi kalimah syahadah dia ialah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya biasa duk dengar orang baca salah ialah wa ashhadu anna. Dia baca panjang gitu. Kalau dibaca wa ashhadu anna dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya kita ni Muhammad. Beringatlah. Beringat dari sudut bacaan. Ada baca salah tapi tak berubah makna macam yang ni. Kalau tuan-tuan baca wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah pun tak apa. Tapi orang mengaji bahasa Arab duk dengar, tak pandai ni. Sebab kita mengaji ni biar boleh ambil sikit-sikit pun tak apa dah. Ngaji usuluddin. Reti juga bahasa Arab sikit-sikit. Itu baru comel. Bukan fokus kepada suatu cabang satu medan ilmu. Jadi kalau kita baca wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, salah pada baca tapi pada makna tak cacat. Tapi kalau baca wa asyhadu anna Muhammadan, yang tu cacat pada makna, salah pada baca. Sebab tu kena beringat. Baik. Mana tadi? Ertinya, erti kalimah syahadah ni. Aku menyaksi ataupun aku bersaksi, kita biasa duk terjemah. Asyhadu ni dengan makna a'tarifu. Aku mengiktiraf. Aku mengaku dengan lidahku. Tu sebab tu Islam. Sebab mengaku dengan lidah kan. Islam ni bermula dengan bersyahadah. Lepas tu bersyahadah dengan anggota zahir. Mengaku dengan anggota zahir. Apa dia? Lidah. Selagi mana orang tu tak bersyahadah, maka dia tak Islam lah. Kita kata syahadah tu kan bukan termasuk dalam rukun iman ke? Islam dia. Siapa-siapa yang tak nak bersyahadah, maka dia tak Islam lah. Kalau dia bersyahadah, maknanya kita dah hukumkan dia Islam lah. Walau dia tak semayang, tak puasa, tak zakat, duduk buat dosa maksiat, macam-macam dosa maksiat dia buat. Mati dia, kita tahu dia bersyahadah. Ke bumi, di kubur Islam lah.
Walaupun dia tak semayang, tak puasa, berzina, curi, minum arak dan sebagainya, tak pernah kenal masjid surah atas muka dunia ni. Tapi kita tahu mak ayah dia orang Islam. Bila kita tahu mak ayah dia orang Islam, maka nak ke bumi mana? Ke bumi di Raudatus Sakinah tu lah. Di perkuburan Karak tu, highway Karak tu dia panggil. Situ. Jangan bubuh di jerak Cina, jerak tahu kau jerak? Orang Kelantan panggil jerak ya. Di perkuburan Cina tu lah. Jangan letak situ. Sebab apa? Kita tahu dia keturunan daripada mak ayah Islam. Depan nanti dia cerita. Baik. Dan aku mengaku dengan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi tak cukup setakat tu. Kena satu lagi. Dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Rasulullah tu bahasa Arab, utusan tu bahasa Melayu. Gitu. Dia tolong apa? Tolong terjemah lalu dalam bentuk atah bayan pada kita. Supaya jelas. Tu dua kalimah syahadah tu kita kena lafaz. Baik. Dan rukun yang pertama inilah. Mana rukun yang pertama? Syahadah tu lah. Dua perenggan tu. Bersaksi Allah dan bersaksi Rasulullah tu. Dan yang pertama inilah sebagai asas. Tu yang paling utama sekali. Dalam 5 dia yang paling utama sekali. Dan daripada dia itulah keluarnya 6 rukun iman. Daripada dia yang utama tu. Yang kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, daripada situlah keluar beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada apa tuan-tuan? Hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Jangan buat tak ingat weh. Lama bilang pun tak ingat dah. Berat. Tak ingat sebab cikgu tanya, biasa gitu. Cikgu tanya mula tak ingat lalu, tapi biasa duk bilang ingat yo. Tu biasa, kita takut dengan cikgu biasa. Baik. Yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seorang Islam. Maknanya nak kira seorang itu adalah Muslim, dia kena bersyahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang non-Muslim nak masuk Islam. Yang pertama sekali ajar dia dua kalimah ni. Bila dia bersyahadah je, maknanya dia dah Muslim. Walaupun dia tak pandai semayang, tak pandai puasa, ataupun tak sunat lagi. Tak apa, dah Muslim dah. Sebab apa? Dia dah bersyahadah dah. Mudah je nak masuk Islam ni. Keluar pun mudah juga. Depan nanti dia ajar bab apa? Bab keluar daripada Islam. Bahaya ini nak cerita. Perkara-perkara yang boleh mengeluarkan kita daripada agama. Sehingga dia kata, tunjang utama bagi seorang Islam sehingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam. Dengan yang pertama tu sedak akan gitu. Sehingga tidak dihukumkan akan seseorang itu dengan Islam kecuali ia seorang tu menyebut dengan lidahnya akan dua kalimah itu. Dua kalimah syahadah itulah. Patut tuan-tuan berapa kali bersyahadah dah, maknanya confirm Muslim lah. Tetapi orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapanya. Ni dia bawa isu sikit. Orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapanya. Macam kita lah. Kita lahir, mak ayah kita kan dah Islam siap-siap dah kan. Ni, kes kita ni. Tetapi dia kata orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapanya tidak wajib, yakni tidak wajib pada syarak. Tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah itu. Kerana apa? Kerana memadai dengan menurut jua. Menurut siapa ni? Dia panggil taba'an li abawaihi. Ikut mak ayah kita. Tapi kalau mak ayah tu orang yang non-Muslim, kita nak masuk Islam, maknanya kena bersyahadah lah. Dua kalimah syahadah ni.
Tak cukup dengan satu lafaz la ilaha illallah saja, kena Muhammadur Rasulullah sekali. Adapun kita yang dah asal daripada mak ayah Muslim, maka ni satu pendapat tak perlu bersyahadah lah kita. Sebab apa? Islam kita ikut mak ayah kita. Baik. Lepas tu ada masalah. Ulama buat masalah. Kalau mak ayah non-Muslim, dua-dua non-Muslim, ada seorang anak yang belum balik. Lepas tu, tiba-tiba mak ayah dia dapat hidayah masuk Islam. Maka Islam lah dia. Walaupun dia lahir dah kan. Lahir dah, tapi belum balik lagi. Tak balik lagi. Balik umur 15 lah, kita ambil umur. Maknanya bawah umur 15. Bila mak dia masuk saja Islam ataupun ayah dia masuk Islam, maka dia automatik Islam. Anak tu. Tu kalau daripada non-Muslim yang berkahwin secara sah cara dia lah. Dia masuk Islam, tak perlu nikah baru. Tak perlu nikah baru. Dua-dua pasangan suami isteri tu. Sepasang suami isteri tu. Laki asalnya bukan Islam. Bini pun asal bukan Islam. Akhirnya dua-dua dapat hidayah nak masuk Islam. Dua-dua bersyahadah. Perlu akad nikah baru? Tak perlu. Lepas tu bila dah mak ayah dia Muslim, anak dia yang belum balik, automatik Muslim. Taba'an li abawai. Adapun yang dah balik, kena bersyahadah. Lepas tu, kalau katakanlah berlaku kes zina. Berlaku kes zina. Sebelum tu, kalau katakanlah non-Muslim dua orang ni, yang masuk Islamnya ialah ayah dia je masuk Islam. Mak dia tak masuk Islam. Anak dia yang belum balik ni, lahir daripada perkahwinan yang sah. Automatik anak dia Islam. Tu undang-undang agama kita. Ada pun undang-undang sivil, tu tanya lawyer. Lepas tu menang tak menang cabar di mahkamah, tu cerita lawyer lah. Ni nak cerita, agama kita meletakkan gitu. Mak ayah yang non-Muslim, salah seorang je masuk Islam. Maka anak yang belum balik akan ikut salah seorang mak ataupun ayah yang masuk Islam tu. Sebab taba'an li abawai, ikut mak ayah ataupun salah seorang daripada mak ayah. Sebab dia anak yang sah. Tapi kalau daripada zina, contoh. Daripada zina. Yang berzina ni lelaki Muslim dengan perempuan non-Muslim. Lahirlah anak. Maka bila lahir anak tu tidak Islam. Sebab apa? Ayah dia Muslim kan? Tu bukan ayah dia tu. Tu ayah zina tu. Sebab tu fiqh kita Syafi'i, ayah zina boleh kahwin dengan anak zina. Sebab agama tak iktiraf dia sebagai ayah tu. Sebab tu kucah sangat zina ni. Sebab tu kena jaga sangat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan anak-anak perempuan kita daripada terlibat dengan zina. Sebab dia kacau banyak bab keturunan. Bab miras kacau habis. Bab tu disebut zina ni adalah perbuatan yang sangat-sangat keji oleh agama. Tu kalau katakanlah lelaki Muslim tu, dia memang Muslim dah. Lahirlah daripada perzinaan tersebut anak. Tapi sebab mak dia tak Muslim. Tak Muslim. Dia tak boleh ikut ayah. Sebab apa? Tu bukan ayah dia. Tapi kalau lelaki kafir berzina dengan perempuan Muslim, lahir anak Muslim. Dia follow mak. Sebab Nabi sebut al-waladul lil firash. Anak ni dia ikut mak. Dia ikut mak. Sebab tu dibinkan dengan mak. Orang kita nak baca talqin kan, ambil bin mak. Sebab asal kita ni mak. Duduk dengan mak kan. Dalam rahim mak, tumpang mak. So mak lebih utama banding dengan ayah. Kalau zina, ayah tak diiktiraf sebagai ayah yang sebenar. Tu nak cerita taba'an li abawai. Nak cerita turut mak dengan ayah. Tu keluar beberapa isu lah.
Nak ditik, tuan-tuan kena pergi medan fiqh. Tu perincian dia duduk dalam medan fiqh. Ni kita ni nak cerita bab usuluddin. Baik, mana tadi? Jam bunyi dah, nak berhenti dah ni. Dan berkata setengah ulama, setengah ulama ni antaranya ialah Imam Malik, mazhab Maliki. Wajib juga berkata di dalam seumur hidupnya sekali, supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Ni siapa ni? Bagi orang yang taba'an li abawaih tu. Bagi anak yang Islam kerana ikut mak ayah. Kata mazhab lain, bukan mazhab kita Syafi'i, wajib juga mengucap sekali. Bukan mengucap dalam semayang ni, luar daripada semayang. Wajib juga mengucap sekali, lepas tu ulama kata dengan qasad, dengan niat nak tunai yang wajib. Maknanya kena mengucap juga sekali umpama macam orang masuk Islam. Nak keluar daripada khilaf sebab ada ulama yang kata kena juga wajib juga ni. Mazhab Maliki ni kata wajib kena ucap walaupun mak ayah kita Muslim dah. Kita lah perlu mengucap dak? Mazhab kita Syafi'i tak perlu. Tapi mazhab Maliki kata perlu, wajib bahkan. Maka nak keluar daripada khilaf ulama ni, maka ulama kata mengucap sekali dengan qasad nak tunai wajib tu. Maknanya tuan-tuan yang dah Muslim ni kan, daripada mak ayah Muslim ni, biar adalah sekali kita duduk, kita mengucap seumpama macam orang non-Muslim nak masuk Islam. Dengan kita faham apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu. Tu ulama sebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih bersabda Nabi. Habis situ. Sambung pula akan datang. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk membunuh akan segala manusia. Nampak kasar, kita tengok akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.